Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana terus menonton saluran Ambil Tahu. Dalam video kita pada kali ini, kita akan mempelajari teknik menjawab SPM Matematik Kertas 2 bahagian A. Dalam video kita pada kali ini, kita akan mempelajari bab garis lurus. Jadi sebelum itu, soalan ini boleh dimuat turun pada link yang telah disediakan di ruangan description di bawah. Jadi, mari kita teruskan dengan melihat soalan kita yang pertama. Rajah menunjukkan garis lurus AB dan CD dilukis pada satu satah kates. Garis lurus AB adalah selari dengan garis lurus CD. Diberi bahawa persamaan garis lurus AB adalah 2y sama dengan 3x tambah 4. Soalan A, cari persamaan garis lurus CD. Okey, ini adalah garis CD. Begitu lihat pada soalan telah memberitahu kita bahawa garis AB ini adalah selari dengan garis lurus CD. Apabila satu garis itu adalah selari, bermaksud nilai kecerunannya adalah sama. Jadi di sini persamaan garis lurus bagi AB telah pun diberi, iaitu 2y sama dengan 3x tambah 4. Jadi untuk persamaan garis lurus, kita tahu bahawa persamaan A-nya adalah y sama dengan mx tambah c, dan m itu adalah kecerunan dan c adalah pintasan paksi y. Jadi apabila kita lihat pada persamaan garis lurus AB, terdapat perkali 2 di situ, iaitu terdapat perkali 2 pada y. Jadi untuk menghilangkan 2, kita perlu bahagikan keseluruhan persamaan dengan 2 untuk membentuk satu persamaan umum. Jadi y sama dengan 3/2x tambah 2. Dan di sini nilai m-nya adalah 3/2. Disebabkan AB adalah selari dengan CD, maka nilai m ataupun nilai kecerunan bagi garis CD juga adalah 3/2. Jadi nilai m untuk CD adalah 3/2. Dan seterusnya apa yang perlu kita cari adalah nilai C, iaitu nilai pintasan paksi y bagi garis CD. Jadi bagaimanakah untuk kita mencari pintasan paksi y bagi garis lurus CD? Jadi, kita lihat balik kepada persamaan untuk garis lurus, iaitu y sama dengan mx tambah c. Jadi di sini terdapati bahawa nilai m-nya adalah 3/2. Dan di sini nilai y-nya kita akan ambil daripada titik D di sini, iaitu satu titik yang ada di dalam garis CD, iaitu 6 adalah x dan y-nya adalah 4. Jadi nilai y-nya adalah 4 dan nilai x-nya adalah 6. Seterusnya, kita masukkan nilai-nilai tersebut di dalam persamaan garis lurus, iaitu 4 sama dengan 3/2 didarabkan dengan 6 tambah C. Kemudian di sini kita akan dapati bahawa 4 sama dengan, sini akan jadi 3, ini 9 tambah C, dan nilai C di sini adalah negatif 5. Jadi, untuk menulis jawapan akhir kita, mesti ditulis dalam bentuk persamaan garis lurus. Jadi, y sama dengan kecerunan 3/2x tambah dengan pintasan y, iaitu negatif 5. Dan ini adalah jawapan akhir kita. Y sama dengan 3/2x tolak 5. Dan seterusnya terlihat pintasan x bagi garis lurus CD. Jika kita lihat kembali kepada rajah, pintasan x bagi garis lurus CD adalah di sini. Apa yang akan berlaku
kalau suatu garis itu pintas pada pasti X. Terdapati bahawa nilai Y-nya adalah sifar. Jadi ini bermaksud kita guna kembali persamaan garis lurus yang kita dapat sebentar tadi, iaitu Y sama dengan 3/2X tolak 5, dan kemudian kita gantikan nilai Y persamaan dengan sifar. Jadi sifar sama dengan 3/2X tolak 5. Jadi seterusnya kita akan gunakan kalkulator untuk mendapatkan nilai X tersebut. Jadi saya akan kirakan 3/2 alfa X tolak 5. Dan nilainya adalah dalam bentuk pecahan, iaitu X sama dengan 10/3. Jadi inilah jawapan untuk soalan bahagian B. Jadi, saya akan terangkan sedikit bagaimanakah permarkahan dijalankan. Yang pertamanya adalah soalan A, persamaan garis lurus CD. Dapati, apabila kita menyatakan nilai kecerunannya adalah 3/2, akan digunakan dengan satu markah. Seterusnya, terdapat nilai pintasan Y iaitu -5, satu markah, dan juga kita menulis persamaan garis lurusnya, mendapat satu markah. Menjadikan bahagian A ini 3 markah. Dan seterusnya bahagian B, kita menggantikan persamaan ini dengan sifar, satu markah, dan jawapan akhir adalah satu markah, dan seluruh markahnya adalah 5. Teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 2. Garis lurus ST adalah selari dengan garis UV. ST selari dengan UV. Persamaan garis lurus TU ialah 2Y sama dengan X tambah 6. Soalan A, cari nilai K. Nilai K adalah nilai pada garis UV. Dan di sini menyatakan bahawa garis ST selari dengan garis UV dan diberi persamaan garis lurus TU adalah 2Y sama dengan X tambah 6. Di sini 2Y sama dengan X tambah 6. Jadi di sini bagaimanakah kita nak mencari nilai K di sini? Dapati bahawa nilai K ini adalah nilai Y dan nilai negatif 4 ini adalah nilai X. Dan di sini telah pun diberi persamaan garis lurus untuk TU ini. Jadi kita akan gunakan titik U ini, iaitu negatif 4K ini, kita gantikan nilai ke dalam persamaan yang telah pun diberi. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita tulis semula 2Y sama dengan X tambah 6. Kemudian kita gantikan nilai-nilai yang ada di sini, iaitu nilai X-nya adalah, dan nilai Y ini adalah nilai K di sini. Jadi kita letakkan K sama dengan nilai X ni adalah negatif 4 tambah 6. Jadi 2K bersamaan dengan 2. Maka K bersamaan dengan 1. Jadi inilah jawapan untuk soalan pertama, itu soalan A, nilai K. Seterusnya terlihat persamaan bagi garis lurus TS. Okey, di sini ditanyakan persamaan garis lurus TS di sini. Dan kita perlu cari nilai M dan kita perlu cari nilai C. Untuk mencari nilai M, rumus asasnya adalah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi di sini kita ada titik S 42, tetapi pada titik T tidak ada koordinat. Jadi kita tak boleh guna rumus ni. Jadi bagaimana untuk mencari nilai M? Disebabkan oleh TS ini selari dengan garis lurus UV, maka kita lihat pada garis UV. Pada garis UV, nilai titik U kita telah pun dapat, iaitu negatif 4, 1. Dan V tak ada, tapi di sini terdapat satu koordinat di sini, iaitu koordinat bagi titik tersebut adalah 0, negatif 1. Sini 0, negatif 1. Dan di sini pula adalah
negatif 4, 1. Jadi terdapat 2 titik di sini. Jadi kita boleh mencari nilai kecerunan menggunakan rumus ini. Jadi kita lihat jawab soalan B, kita akan mencari nilai M, iaitu Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi di manakah Y2 dan Y1 nya? Jadi untuk memudahkan kita ingat, apa kata kalau kita katakan bahawa nilai 2 iaitu Y2 dan X2 adalah titik yang berada di atas. Maksudnya ini adalah nilai X2 dan Y2. Ini X2 dan Y2. Manakala titik yang berada di bawah ini adalah nilai X1, Y1. Jadi Y2 tolak Y1 kita adalah 1 tolak dengan negatif 1 per negatif 4 tolak sifar. Jadi di sini kita akan dapati nilainya adalah 2 per negatif 4 dan nilai M-nya adalah negatif 1 per 2. Itulah nilai M untuk garis lurus TS. Dan seterusnya, terdapat nilai M di sini adalah nilai M di sini terdapat pendapat, dan seterusnya kita akan cari nilai C. Untuk mencari nilai C, kita akan gunakan titik S ini. Kita akan gantikan nilai X dan Y-nya dengan menggunakan persamaan arm garis lurus, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Dan nilai Y di sini adalah 2 sama dengan negatif 1 per 2 didarabkan dengan 4, iaitu nilai X, dan ditambahkan dengan C. Kemudian, teringkaskan persamaan ini, 2 sama dengan negatif 2 tambah C. Dan nilai C bersamaan dengan 4. Jadi, pintasan paksi Y-nya adalah 4. Jadi, jawapan akhir kita adalah mesti dalam bentuk persamaan, iaitu Y sama dengan MX tambah C, dan kita gantikan nilai M-nya adalah negatif 1 per 2X tambah dengan C, iaitu 4. Jadi, jawapan akhirnya adalah Y sama dengan negatif 1 per 2X tambah 4. Itu untuk soalan B. Okay. Maknanya, di sini langkah pengiraan telah melangkaui tempat C. Okey, seterusnya terlihat pintasan X bagi garis lurus TS. Okey, soalannya sama juga seperti soalan pertama sudah tadi, bertanyakan tentang pintasan X. Jadi, kita kena ingat bahawa apabila suatu garis itu memintas pada paksi X, bermaksud nilai Y-nya adalah sifar. Jadi, yang tadi terdapat Y sama dengan negatif 1 per 2X tambah 4. Kemudian untuk mencari nilai pintasan X, kita gantikan Y dengan sifar. Jadi sifar sama dengan negatif 1 per 2X tambah 4. Dan seterusnya kita akan tekan kalkulator di sini. Ya, jika kita tekan kalkulator, negatif 1 per 2 tambah 4. Dan jawapannya adalah 8. Dan ini adalah pintasan X bagi garis lurus TS, iaitu bersamaan dengan 8. Seterusnya kita lihat soalan yang ketiga. Rajah 3 menunjukkan segitiga sama kaki ABE dan segi 4 selari BCDE dilukis pada satu satah kartes yang mewakili bentuk bumbung gazebo milik Cikgu Fadi. Diberi panjang AE sama dengan 130 cm, OB 50 cm dan BC sama dengan 100 cm. Soalan A, hitung kecerunan satah bumbung BCDE. Jadi terlihat di sini BCDE. Maksud kita akan cari kecerunan. Kecerunannya adalah pada garis ini ataupun garis ini.
Dia selari, jadi nilai keturunannya adalah sama. Jadi kita balik pada maklumat yang ada dalam soalan, iaitu garis AE sama dengan 130. Jadi kita labelkan pada rajah 130. OB sama dengan 50 dan BC sama dengan 100. Jadi di sini kita akan mencari nilai M. Dan nilai M sama. Jadi bagaimana untuk mencari nilai M? Untuk rumus mencari nilai M, selain daripada kita menggunakan rumus Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1, kita juga boleh menggunakan rumus yang kedua. Dan rumus ini diberi di dalam soalan. Kamu jangan risau ya. Jadi keturunan adalah sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X. Ini adalah rumus yang juga diberi di dalam kertas soalan. Jadi, terlihat di sini, pada garis lurus BE ini, kita ada pintasan Y dan juga pintasan X. Ini adalah pintasan Y dan ini adalah pintasan X. Jadi, kita akan gunakan rumus ini, iaitu M sama dengan negatif pintasan Y. Pintasan Y di sini adalah bersamaan dengan berapa? Jadi, di sini tidak diberi. Jadi, kita boleh kira disebabkan ini adalah satu segitiga sudut 90 darjah. Iaitu sini 50, sini 90 darjah. Jadi, kita akan menggunakan teorem Pythagoras. Iaitu 130 kuasa 2 tolak dengan 50 kuasa 2. Dapat jawapannya, dan kemudian kita puncakan, akan kita dapat tingginya adalah 120. Ini kita guna teorem. Tulis di sini 130 kuasa 2 tolak 50 kuasa 2. Dan kita punca dan kita dapat 120. Jadi tingginya adalah 120, maka pintasan Y-nya adalah 120 per dengan pintasan X di sini adalah 50. Dan kita dapati bahawa 120 bahagi dengan 50. Dan jawapannya adalah negatif 2.4. Jadi keturunan satah bumbung BCDE adalah negatif 2.4. Ini adalah jawapan kita yang pertama. Seterusnya terlihat soalan B, cari persamaan garis lurus yang menyambungkan kayu alang dari C ke D. Persamaan garis lurus kayu alang. Jadi, cikgu padam sini untuk bagi nampak sikit. Alang C ke D. C ke D sini. Ini bermaksud kita perlu cari persamaan garis lurus dan nilai keturunan adalah sama dengan garis lurus BE ini, iaitu negatif 2.4. Jadi seperti biasa, kita akan menggunakan rumus untuk persamaan garis lurus, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Dan nilai M-nya kita dapat tadi adalah negatif 2.4. Dan kita lihat nilai Y dan nilai X-nya di sini. Berapakah nilai X dan nilai Y-nya di sini? Jadi untuk ini, kita boleh ambil sama ada titik C ataupun titik D. Jadi apakah koordinat bagi titik D? Titik D mungkin kita tidak tahu nilai X-nya. Jadi kita boleh ambil koordinat titik C di sini. Itu koordinatnya di sini untuk X adalah 150 dan Y-nya adalah 0. 150 sebab di sini 100 dan sini 50. Jadi 150 dan 0. Jadi nilai Y-nya adalah 0. Nilai X-nya adalah 150 dan seterusnya kita gantikan di dalam persamaan untuk mendapatkan nilai C. Jadi, 0 sama dengan M negatif 2.4 didarabkan dengan X iaitu 150 tambah C. Jadi, kita akan gunakan kalkulator. Negatif 2.4 didarabkan dengan 150 tambah dengan C.
dan nilai C-nya adalah 360. Maka kita akan tulis jawapan akhir kita dalam bentuk persamaan garis lurus, iaitu Y sama dengan nilai M-nya negatif 2.4X tambah C-nya adalah 360. Dan ini adalah jawapan akhir untuk soalan kita bernombor 3. Seterusnya kita lihat soalan yang keempat. Rajah menunjukkan dua garis lurus selari PWQ dan RS. Ini selari. Garis lurus TS adalah selari dengan faksi Y. Ini TS selari dengan faksi Y. Bermaksud garis TS ni adalah satu garis yang tegak. Dan O adalah asalan. Persamaan garis lurus RS ialah 2X tolak 3Y sama dengan 12. A. Nyatakan persamaan garis lurus ST. Okay, di sini ditanyakan garis ST. Apakah persamaan garis lurus bagi ST? Jadi kita dapati bahawa ST ini merupakan satu garis yang tegak. Garis tegak tidak mempunyai nilai M, nilai kecerunan. Maka apabila satu garis itu tidak mempunyai nilai kecerunan, maka persamaan garis lurusnya adalah berdasarkan kepada nilai pintasan di sini. Jadi garis TS ini dia akan pintas pada faksi X. Maka kita perlu cari apakah nilai pintasan faksi X tersebut. Jadi bagaimana untuk mencari nilai pintasan faksi X itu? Kita lihat pada maklumat soalan diberi persamaan garis lurus RS. RS ini telah pun diberi, iaitu 2X tolak 3Y sama dengan 12. Maka kita akan tukarkan persamaan garis lurus RS ini kepada bentuk umum, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Di sini 2X tolak 3Y sama dengan 12. Maka dapati nilainya adalah negatif 3Y sama dengan negatif 2X tambah 12. Dan kita perlu bahagikan dengan 3, negatif 3, maka nilainya adalah Y sama dengan 2/3X tolak 4. Maka nilai kecerunan di sini adalah 2/3 dan nilai pintasan Y-nya adalah negatif 4. Yang di sini adalah negatif 4. Jadi kita perlu cari pintasan Y. Kita perlu cari pintasan X untuk mendapatkan persamaan garis lurus ST ini. Jadi kita gantikan nilai Y ini sama dengan sifar, sama dengan 2/3X tolak 4. Maka kita akan kira menggunakan kalkulator. 2/3X tolak 4. Dan jawapannya kita dapat nilai X-nya adalah 6. Maka di sini nilai X-nya adalah 6. Maka jawapannya adalah persamaan garis lurus bagi ST adalah X sama dengan 6. Ini soalan A. Seterusnya, cari persamaan garis lurus PQ. Okay, PQ di sini. Garis lurus PQ adalah selari dengan garis lurus RS. Maka nilai M-nya adalah sama. Nilai M di sini kita dapati nilainya M-nya adalah 2/3. Jadi, pada garis PQ terdapat satu titik, iaitu titik W di sini yang mempunyai koordinat negatif 3 dan 6. Jadi kita akan gunakan X sama dengan negatif 3, Y sama dengan 6 dan M sama dengan 2/3 untuk mencari persamaan garis lurus PQ. Jadi Y sama dengan MX tambah C, maka nilai Y-nya adalah 6 sama dengan 2/3 didarabkan dengan negatif 3 tambah C. Maka nilai C di sini kita akan dapat bahawa C sama dengan 8.
maka persamaan garis lurus kita adalah Y sama dengan 2/3X tambah 8. Dan ini adalah jawapan kita untuk bahagian soalan B. Soalan nombor 4. Okey, seterusnya, kita lihat soalan yang kelima. Dalam rajah, O ialah asalan. Garis lurus JK selari dengan garis lurus RS. Selari, ya. Kalau selari, nilai M-nya adalah sama. Diberi persamaan garis lurus KR. Okey, dibagi persamaan garis lurus KR adalah Y sama dengan 2X tambah 2. Dan titik R terletak pada paksi Y. Cari pintasan Y bagi garis lurus KR. Okey, jadi di sini soalan pertama, soalan A, pintasan Y bagi garis lurus KR. Lurus KR di sini. Pintasan Y. Jadi tetap kita maklum bahawa pintasan Y ini merupakan nilai C bagi persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Jadi terlihat di sini pada persamaan ini adalah nilai M-nya adalah 2 dan nilai C di sini adalah 2. Maka di sini adalah 2. Jadi pintasan Y bagi garis lurus KR adalah 2. Jadi kita boleh terus tulis jawapannya. Pintasan bagi garis lurus KR adalah 2 kerana telah ada di dalam maklumat soalan. Seterusnya terlihat bahagian B, persamaan garis bagi garis lurus JK. Okey, di sini tanya persamaan garis lurus JK. Jadi kita perlu mencari nilai M dan juga nilai C. M dan juga nilai C. Bagaimana untuk mencari nilai M pada garis JK? Pada garis lurus JK ini, dalam soalan dia hanya memberi garis J, tapi nilai K tidak ada. Jadi kita tak boleh menggunakan rumus Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi, kita lihat dia selari dengan RS. Dan RS ini ada koordinat S 40 dan ada koordinat R di sini iaitu 02. Jadi kita boleh menggunakan garis lurus RS untuk mencari nilai M-nya. Jadi M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Iaitu nilai Y-nya, kita ambil titik yang di atas R, kemudian kita tolak dengan titik S yang berada di bawah. Ini adalah titik 2, ini titik 1. Jadi Y2-nya adalah 2 tolak sifar per sifar tolak 4. Dan jawapannya adalah 2 per negatif 4 dan kita permudahkan jadi negatif 1 per 2. Nilai M-nya adalah negatif 1 per 2. Dan seterusnya untuk mencari nilai C seperti biasa, kita akan melihat pada garis JK itu terdapat titik X dan titik Y iaitu negatif 2 dan 8. Dan kita akan gantikan iaitu Y sama dengan MX tambah C. Nilai Y-nya adalah 8 sama dengan negatif 1 per 2 didarabkan dengan nilai X yang adalah negatif 2 tambah C. Dan C di sini kita akan dapat okey, termudahkan, terdapat negatif 1, dapat 1 di situ, jadi C adalah 7. Dan kita akan tulis persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan negatif 1 per 2 X tambah 7. Itu persamaan garis lurus bagi JK di situ. Dan seterusnya soalan C, pintasan bagi garis lurus JK. Kalau pintasan X, kita akan gantikan Y sama dengan sifar. Jadi sifar sama dengan negatif 1 per 2 X tambah 7. Dan kita akan gunakan calculator. 0 negatif 1 per 2 tambah 7. Jawapannya adalah 14. Jadi pintasan X-nya adalah 14. Seterusnya terlihat soalan yang ke-6.
Rajah menunjukkan garis lurus QP selari dengan garis lurus TS. QP selari dengan TS. Diberi T 53 dan persamaan garis lurus QP ialah 2y sama dengan negatif 4x tambah 5. Cari persamaan garis lurus QT. Kita lihat di sini persamaan garis lurus QT. QT merupakan satu garis mendatar, garis yang selari dengan faksi X. Garis yang mendatar juga tidak mempunyai nilai kecurunan. Jadi, kalau garis lurus itu tidak mempunyai kecurunan, maksud persamaan garis lurusnya adalah dilihat daripada nilai pintasan. Dan apabila garis itu adalah garis yang mendatar, dia akan pintas pada paksi Y. Jadi kita perlu cari nilai Y di sini. Jadi kita lihat pada titik T, 5 adalah nilai X dan 3 adalah nilai Y. Jadi persamaan garis lurus QT kita akan dapat Y sama dengan 3. Jadi kita akan tulis pada ruangan jawapan Y sama dengan 3. Itu saja. Seterusnya kita lihat soalan B, persamaan garis lurus TS. Okey, persamaan garis lurus TS di sini. Persamaan garis lurus TS yang selari dengan PQ. Kemudian di sini diberi persamaan garis lurus QP adalah 2y sama dengan negatif 4x tambah 5. Kita akan gunakan persamaan ini untuk mendapatkan nilai M bagi TS kerana dia adalah nilai garis yang selari, nilai M yang sama, iaitu 2y sama dengan negatif 4x tambah 5 disebabkan pada y terdapat perkali 2, kita akan bahagikan dengan 2, terdapat y sama dengan negatif 2x tambah 5 per 2 dan nilai M nya kita dapat negatif 2. Jadi untuk garis lurus TS, nilai M nya di sini adalah negatif 2. Dan seperti biasa, untuk mencari nilai C pula, kita akan menggunakan nilai X dan Y, iaitu nilai ini. X 5, Y 3. Jadi, Y sama dengan MX tambah C, nilai Y nya adalah 3 sama dengan negatif 2 darab 5 tambah C, iaitu 3 bersamaan dengan negatif 10 tambah C. Dan nilai C bersamaan dengan 13. Maka persamaan garis lurus TS adalah Y sama dengan nilai kecurunan negatif 2X tambah 13. Dan seterusnya, soalan C, pintasan X bagi garis lurus TS. Soalannya lebih kurang sama saja seperti mana soalan-soalan yang sebelum ini kita buat, soalan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. Apabila soalan tu menanyakan pintasan X, nilai Y nya akan jadi sifar. Jadi kita akan guna balik persamaan garis lurus yang terdapat pada bahagian B, iaitu Y sama dengan negatif 2X tambah 13. Dan kita akan gantikan Y itu menjadi sifar, itu negatif 2X tambah 13. Jadi kita akan tekan kalkulator, negatif 2X tambah 13. Dan nilainya adalah C sama dengan 6,5. Jadi C pula, bukan C. Nilai X nya adalah C lagi. Nilai X nya adalah 6,5. Kita boleh tulis dalam bentuk perpuluhan ataupun pecahan tak wajar. Itu adalah pintasan bagi garis lurus TS. Dan seterusnya, soalan kita yang ke-7. Rajah menunjukkan sebuah segitiga OPQ diberi jarak OQ sama dengan OP. Garis lurus PQ adalah selari dengan faksi X dan O adalah asalan. Nyatakan koordinat bagi titik P. Lihat di titik P di sini.
berapa? Dan diberi nilai Q, iaitu X dia 4, Y dia 5. Bermaksud di sini adalah 5. Dan kita dapati bahawa sini adalah 4. Disebabkan oleh OQ dengan PQ ni adalah garis yang sama panjang, maka di sini juga adalah 4. Ini akan jadi negatif 4, iaitu nilai yang sama panjang. Dan nilai P ni, nilai Y nya adalah 5 di sini. Jadi koordinat titik P adalah negatif 4, 5. Seterusnya nilai soalan B, cari persamaan garis lurus yang selari dengan garis lurus OQ melalui titik P. Jadi di sini lihat nyatakan persamaan garis lurus yang selari dengan garis lurus OQ. OQ yang melalui titik P. Jadi di sini soalan ini agak sedikit tricky, menyatakan bahawa cari persamaan garis lurus yang selari dengan garis lurus OQ. Ini adalah garis OQ kita, cuba padam di sini. Ini adalah garis OQ kita. Cakap persamaan garis lurus tu melalui titik P. Titik P di sini. Jadi bermaksud garis itu adalah berada di sini. Ini adalah garis yang perlu kita cari. Dan garis ini tidak dilukis di dalam rajah, tapi melalui soalan yang diberi, kita dapat faham bahawa garis itu selari dengan OQ dan dia melalui titik P. Iaitu titik P ini adalah titik negatif 4, 5. Jadi kita akan cari nilai kecerunan dan juga nilai C. Kecerunan garis ini kita boleh cari menggunakan titik OQ. Titik OQ di sini, itu nilai M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi kita akan menggunakan garis OQ ni. Jadi nilai Y dia adalah 5 tolak sifar per 4 tolak sifar. Dan jawapannya adalah 5 per 4. Jadi nilai M nya di sini adalah 5 per 4. Kemudian kita akan mencari nilai C dengan menggunakan rumus umum Y sama dengan MX tambah C. Kita gantikan Y nya di sini adalah 5. 5 sama dengan 5 per 4 dan X nya adalah negatif 4 tambah dengan C. Jadi 5 sama dengan di sini kita akan dapat negatif 5 tambah C dan C bersamaan dengan 10. Jadi kita akan gantikan semula nilainya. Y sama dengan M tambah C itu, jadi Y sama dengan M adalah 5 per 4 X tambah C itu 10. Jadi persamaan garis lurus yang selari dengan OQ dan melalui titik P ini adalah Y sama dengan 5 per 4 X tambah 10. Jadi seterusnya kita lihat soalan kita yang terakhir, iaitu soalan bernombor 8. Rajah menunjukkan dua garis selari PW, Q dan RS. Garis lurus TS selari dengan faksi Y dan O adalah asalan. Persamaan garis lurus RS adalah 2X tolak 3Y sama dengan 12. Nyatakan persamaan garis lurus ST. ST di sini. Oh, sebenarnya soalan ini adalah soalan yang soalan ulangan pada soalan nombor berapa? Pada nombor 4 tadi. Oh, maafkan cikgu, sebab soalan ini adalah soalan yang di copy paste 2 kali, 4 dan 8. Maka soalan 8 ini jawapannya adalah lihat pada soalan 4. Okey, jawapannya lihat pada soalan 4.
Jadi itu sajalah untuk video kita pada kali ini, iaitu teknik menjawab SPM Matematik Kertas 2 bahagian A. Kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang untuk kita membincangkan tajuk-tajuk yang lain pula. Sekian daripada cikgu. Terima kasih dan selamat belajar.